sejahtera kepada rekan-rekan dan Cikgu Freddy. Hari ini kami ingin membentangkan topik bahasa Melayu kuno. Konsep bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno hanya dapat dikesan pada para satu, yaitu batu surat. Bahasa Melayu kuno juga bermula pada abad ke-4 Masehi berdasarkan temuan sebuah prasasti bahasa Melayu di Dongin Chau di Teluk Loren, Vietnam. Di Nusantara terdapat beberapa buah prasasti telah ditemukan di Sumatera dan di Jawa pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi pada zaman perintah kerajaan Sriwijaya. Tulisan yang digunakan pada batu bersurat kebanyakan berasal dari India. Tulisan Devanagari, kedua ialah Palava, ketiga ialah Jawa kuno dan Romawi. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno. Tulisan yang terdapat pada batu bersurat dengan memfokuskan tiga aspek penting, iaitu sistem tulisan dan ejaan, morfologi dan kosakata. Cara ciri bahasa Melayu kuno yang pertama ialah sistem tulisan dan ejaan. Ada empat tulisan. Yang pertama ialah tulisan Nusantara. Tulisan yang ditulis di daerah Sumatera Selatan di Palembang, Bangka-Belitung dan Lampung. Tulisan yang kedua adalah tulisan Saudi yang ditulis pada daun lontar dan batu. Ia juga digunakan pada batu bersurat joreng dan kadang lawas di Tapanuli, Sumatera Utara. Yang ketiga adalah tulisan Hadiri yang berasal daripada utara India pada batu bersurat di Gandasuri. Dan yang keempat adalah tulisan Palava yang digunakan pada zaman bahasa Melayu kuno yang berasal daripada India Selatan dan untuk menjadi kitab bahasa Sanskrit untuk penyebaran agama Hindu. Tulisan Palava ini diterbagi kepada dua jenis, iaitu Palava awal yang aksara yang ditulis besar-besar. Kemudian yang kedua adalah Palava kemudian yang aksara yang sama tinggi ditulis di antara dua garis tulis. Ini adalah perbezaan ejaan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu modern. Yang pertama adalah bahasa Melayu kuno. Konsonan W dia bertukar menjadi konsonan V di bahasa Melayu modern. Contohnya ini, bulan ditukar jadi bulan dan seterusnya. Yang kedua ialah pokok dipepet. Okey, senyap. Okey, teruskan. Pokok dia dihapuskan atau diganti oleh pokok E. Contohnya bahasa Melayu kuno, jangan. Lepas tu dia punya pokok E tulis kopi I, jadi dia dengan. Ketiga, bahasa Melayu kuno konsonan N dia ditukar menjadi konsonan NY. Contohnya dalamnya dia jadi dalamnya. Yang keempat, bahasa Melayu kuno aspirasi yang bukan banyak digunakan. Contohnya berde. Bumi. Bahasa Melayu modern dia bumi. Yang nomor 5 adalah bahasa Melayu kuno dia konsonan S dia ditiadakan. Contohnya haur. Lepas tu kalau bahasa Melayu modern dia au.
benar, Personail kuno, vokal dia menjadi vokal ho. Contohnya orang, dia jadi orang. Fonem M, di M kuno dia sama dengan NG dalam M modern. Contohnya yang, dia tukar menjadi yang dalam bahasa Melayu modern. Dan Okey, baik dulu, baik. Ya, itu masuk deh. Next. Okey, baik. Baik. Okey, kelas. Tadi kawan sudah beritahu ada berapa ciri tadi? Ciri untuk sistem tulisan ejaan. Dua. Dalam ciri ejaan tu ada berapa? Dalam bahasa kira berapa? Kosa kata dia belum masuk lagi tadi. 6 dulu. Apa dia? 6. Konsonant W dalam bahasa kuno, dalam bahasa moden. Lepas tu vokal I pepet. Diganti dengan vokal O. Kemudian konsonan N. konsonan N. Ditukar kepada NY. Lepas tu apa lagi? Ciri yang seterusnya. Yang itu adalah apa? Adalah tembusan aspirasi, sukacita. Atau apa lagi? Konsonan H. Konsonant H. Diadakan. Oke, teruskan pembentangan. Kelas kita masuk kepada morfologi, jadi bukan perhatian. Jadi kelas kita akan masuk dalam morfologi. PMKL bahasa Melayu kuno juga memperlihatkan perkataan dari segi morfologi dengan bahasa Melayu modern. Okey, yang pertama ialah awalan mar dalam bahasa Melayu kuno menjadi ber dalam bahasa Melayu modern. Contohnya berlari, berlepas, dan marwat menjadi berbuat. Terus yang kedua ialah awalan ni dalam bahasa Melayu kuno menjadi di dalam bahasa Melayu modern. Contohnya ni makan menjadi dimakan, disuruh, ditanam, dibuat, dibunuh. Okey, seterusnya yang ketiga ialah awalan par dalam bahasa Melayu kuno pula ditukar menjadi ber dalam bahasa Melayu modern. Contohnya parbuat menjadi berbuat. Terus yang keempat ialah bahasa awalan kata kerja aktif transitif. Man dalam bahasa Melayu kuno menjadi men dalam bahasa Melayu modern. Contohnya membuat menjadi membuat, menglari melarikan, dan mawawa menjadi membawa. Seterusnya ialah awalan maka dan akhiran e yang digunakan dalam bahasa Melayu kuno tidak lagi digunakan dalam bahasa Melayu modern. Contohnya maka gila menjadi gila, maka sakti menjadi sakti, buata, yang e itu ditukar menjadi perbuatan. Nah, yang keenam akhiran ai yang digunakan dalam bahasa Melayu kuno sama seperti yang digunakan dalam bahasa Melayu modern dan boleh hadir dengan awalan kerja aktif atau pasif. Contohnya menghidupi menjadi menghidupi, diujari menjadi diujari. Betul ke menghidupi menjadi menghidupi? Ada tersalah. Sepatutnya
Mang. Hidupi jadi menghidupi. Dan ni mencari menjadi di mencari. Terus yang ketujuh ialah awalan sa dalam bahasa Melayu kuno sama dengan awalan se dalam bahasa Melayu modern. Contohnya 1000 menjadi 1000 dan 1 menjadi 10. Okey, jap. Dalam morfologi tadi ada berapa imbuhan kelas? 7. Semuanya imbuhan apa? Boleh tolong nyatakan? Amalan mar jadi lepas tu ni jadi lepas tu jadi okey, keempat jadi kelima maka dihapuskan. Maka gila bertukar menjadi gila. Okey, yang keenam vokal, bukan vokal, imbuhan i. I kan, itu. Ditukar. Boleh hadir dengan kata kerja aktif atau pasif. Yang ketujuh sa. Dalam bahasa Melayu kuno penggunaan dia sa. 10. Jadi 10. Okey, sa. Kelas kamu kena ingat dari aspek morfologi bahasa Melayu kuno itu apa yang diterangkan. Jadi kamu kena ingat tujuh aspek itu. Okey? Teruskan dengan kosakata. C3 dalam kosakata. Bahasa Melayu kuno menerima pengaruh bahasa Sanskrit, utamanya dari segi kosakata. Antara faktornya ialah bahasa Sanskrit merupakan bahasa kelas atasan yang mempunyai kemajuan yang tinggi. Tak dengar. Orang cakap tak dengar. Bahasa Sanskrit merupakan bahasa agama Hindu. Yes. Jangan laju. Pastikan suara kamu jelas sampai ke belakang. Tengoklah kawan-kawan sebelah sini. Jangan rasa gelisah. Bahasa Sanskrit kuno kekurangan kosakata untuk mengungkapkan satu konsep baru. Yang kedua, banyak kata-kata yang berasal daripada bahasa Sanskrit yang telah terserap ke dalam bahasa Melayu, terutamanya berkaitan dengan nama bahagian tubuh badan, barang-barang perdagangan, alat perkakas, nama binatang, tumbuh-tumbuhan, senjata, perkataan yang berkaitan dengan keagamaan, ilmu, pengetahuan dan lain-lain. Yang ketiga, contoh perkataan yang dimaksudkan untuk adalah seperti yang berikut. Bahagian tubuh badan, bahu, kepala, otak. Barang perdagangan, karakter kedai, kodi. Alat perkakas, jala, penjara, sutera, binatang, gajah, singa, angsa. Tumbuh-tumbuhan, biji, delima, kasturi. Senjata, semesti. Perkataan agama, puasa, surga, dosa. Ilmu pengetahuan, guru, bahasa, sastra. Yang keempat, ingat ini terdapat perkataan daripada bahasa Melayu kuno yang masih digunakan dengan bentuk dan makna katanya yang sama. Contohnya, anggota, bangsa, cerita, gergaji, istana, jiwa, laksana, negara, perdana, sutera, teratai, seni. Yang kelima, terdapat juga perkataan daripada bahasa Melayu kuno yang masih digunakan tetapi maknanya telah berubah. Contohnya, kamu lebih daripada satu. Kamu juga kata satu. Okey, kamu yang lebih daripada satu tu apa maksudnya? Kamu lebih daripada satu. Dia lebih dari satu. Contoh penggunaannya dalam bahasa Melayu moden. Kamu semua. Kamu dah tambah semua situ. Macam mana?
Kamu orang tu bahasa kamu. Murid merpa yang suka guna kamu orang, kami orang, kami orang, kami orang. Sasa kamu dan kami itu kata ganti nama. Memang untuk orang. Jadi macam mana tu? Tulis je kau. Kamu dan kita bersama. Fakta salah kawan kata. Kita tu menunjukkan sesuatu. Menunjukkan satu. Kamu memujuk. Kamu memujuk. Kamu nak memujuk siapa? Okey. Nanti perbaiki bahagian ini ya. Cikgu nak kamu kenal pasti. Kamu lebih daripada satu tu macam mana kamu gunakan. Okey, teruskan. Ayah kata, terdapat juga perkataan daripada bahasa Melayu kuno tidak lagi digunakan dalam bahasa Melayu moden. Contohnya, dakwah, inan, pala, sangat, tui. Bahasa Melayu moden terlalu atau sangat. Itu kebun memisahkan diri dengan. Okey, dalam bahagian salah kata tadi. Okey, back. Okey yang ni. Okey. Kelas kamu kena ingat mengapa bahasa Sanskrit mempengaruhi bahasa Melayu kuno. Okey, mengapa bahasa Melayu kuno ini dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit? Jadi kamu kena ingat bahasa Sanskrit merupakan bahasa kelas alasan dan mempunyai tamadun yang tinggi. Jadi kamu kena ingat faktor-faktor itu kelas. Okey, bahasa Sanskrit merupakan bahasa agama Hindu yang banyak diaguti masyarakat pada ketika itu. Okey, dan bahasa Melayu kuno juga kekurangan kosakata untuk mengungkapkan sesuatu konsep. Jadi caranya dengan meminjam bahasa asing. Okey, pada waktu itu bahasa Sanskrit yang paling dominan digunakan, jadi bahasa Sanskrit yang dipinjam. Sebab itulah di situ dikatakan DMK menerima pengaruh bahasa Sanskrit. Okey, jadi kamu kena ingat. Contoh kalau saya tanya, mengapakah bahasa Sanskrit mempengaruhi ataupun mengapakah bahasa Sanskrit banyak dipengaruhi? Mengapakah bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit? Jadi kamu kena tahu mengapa, apa sebab. Okey? Okey, teruskan. Seterusnya saya akan membentangkan bahan bukti penggunaan bahasa Melayu kuno. Yang pertama ialah batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang. Batu bersurat ini bertarikh 683 Masehi. Ia juga merupakan batu terawal yang menggunakan bahasa Melayu kuno dalam bentuk tulisan Palava yang berasal dari India Selatan. Batu bersurat ini mengisahkan kelahiran seorang raja bersama 20,000 orang tentera untuk mendapatkan kuasa sakti agar kerajaan Sriwijaya memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Yang kedua ialah batu bersurat di Talang Tua, Palembang. Batu bersurat ini bertarikh 684 Masehi. Dia juga menggunakan tulisan Palava yang berasal dari India Selatan. Batu bersurat ini mengisahkan pembinaan sebuah taman oleh Raja Jayanasa dengan harapan tindakan baginda itu dapat memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Ia juga Ia juga turut mengandungi doa agar rakyat jelata memperoleh hasil tanaman dan ternakan yang banyak dan hidup bahagia. Yang terusnya yang ketiga ialah batu bersurat di Kota Kapor, Pulau Bangka. Batu bersurat ini bertarikh pada 686 Masehi dan terdapat 10 baris ayat dengan tulisan Palava. Batu bersurat ini juga menyeru dewa dan makhluk-makhluk tinggi yang lain agar melindungi kerajaan Sriwijaya dan memberikan kebahagiaan kepada sesiapa yang mengabdikan diri kepada kerajaan Sriwijaya.
Betul ini juga turut menyeru agar mengutuk siapa yang tidak setia kepada kerajaan Sriwijaya. Batu itu menyeru. Bukan batu itu Bukan. menyeru. Itu Instruksi. kandungan dia. Turut menyeru agar siapa yang tidak setia dikutuk. Terus yang keempat ialah batu berserat di Karangberahi, Meringin, daerah Pulau Jambi. Batu ini bertarikh 686 Masehi dan menggunakan tulisan Palava. Kandungannya hampir menyamai ikan pada batu bersurat kota Kapol. Terus yang terakhir, yang kelima, batu bersurat di Kanasuri, daerah Kedu. Batu bersurat ini bertarikh 832 Masehi. Ianya menggunakan tulisan berbeza daripada keempat batu bersurat tadi. Batu bersurat ini dia menggunakan tulisan Nagiri yang berasal dari India Timur. Batu bersurat ini memberikan gambaran bahwa bahasa Melayu kuno bukan sahaja tersebar di Sumatera yang menggunakan bahasa Melayu pada masa itu, tetapi juga di Pulau Jawa yang menggunakan bahasa Jawa pada masa itu. Okey, sebelum quiz. Okey, itu nak kita seorang. Okey. Kamu ke depan, kemudian kamu tulis nama batu bersurat beserta tahu. Seorang. Ada sukarela? Ada sukarela? Ada. My wrong. Tulis di bahagian mampir di tepi, bukan sebelah kiri tu. Dan kenapa? Yakin ke SM? Sebelum masih G. Belum habis. Sekarang berani dia. Kenapa tangan kamu gegak? Kota kapur dah. Okey. Yang sekarang berani tu bila? Nak tambah satu lagi. Lisan. Ini semacam nak cari batu. Okey, kumpulan pemerintah boleh tembak betul atau salah? Oh, Semua betul? semua. Palava, Nagiri. Betul? Oh, Dan 83, dan 84, dan 86, dan 86 ini tiap hal. Berapa 32 Masehi, betul? Oh. Okey, teruskan dengan quiz. Ya, sekarang kami akan membuat quiz. Oke, sekarang pasal quiz. Jadi soalan yang pertama, tulisan yang digunakan pada batu bersurat kebanyakan berasal dari Pulau Merangka. 1.
India, 2 Indonesia, 3 Jawa kuno, dan keempat Vietnam. Belum makan oh. Siapakah individu yang berkuah? Nemu? Tulisannya di David nomor 11. David nomor 11. David. Lantas kamu begini jawabnya. Sila bukan. Iya, kamu. Lucu banget. Apa ini Noela? Oh. Teruskan soalan kedua, bahasa Melayu kuno. Ya. Nomor 1 jadi betul tak? Oh. Janganlah tanya dengan dia. Cuma cikgu dah tegur. Kata nama khas tu aja lah. Nama apa? Huruf besar. India I besar, Indonesia I besar. Jawa kuno J, Vietnam V besar. Kenapa? Dah. Okey, seterusnya. Khususnya soalan kedua, bahasa Melayu kuno banyak meminjam perkataan daripada bahasa Sanskrit disebabkan pertama, bahasa Sanskrit telah menjadi bahasa penggunaan umum. Kedua, bahasa Melayu kuno masih kekurangan kosakata. Ketiga, bahasa Sanskrit di pada tinggi. Dan keempat, bahasa Melayu kuno mampu dijadikan bahasa tinggi. Siapakah insan yang berkuah? Nomor 19, Felicia. Felicia. Inday Fernando. Jakwe Iban Jiwan. Yakin ke? Yakin ke? Kenapa BMK berpindah perkataan daripada bahasa Sanskrit? Baik sebutannya. Kita mayo panita kamu. Nah, tengok, bahasa Sanskrit telah menjadi bahasa perhubungan umum, betul atau salah? Bahasa Melayu kuno masih kekurangan kosakata, betul atau salah? Bahasa Sanskrit di mana tinggi, betul atau salah? Bahasa Melayu kuno boleh dijadikan bahasa yang tinggi. Jadi jawapannya? Jawapannya okey, seterusnya. Terusnya soalan yang ketiga. Tulisan manakah tulisan manakah yang terdapat pada batu bersurat? Batu bersurat. Apa nih? Tulisan manakah terdapat pada batu bersurat? Nagado dulu. Tulisan mana yang terdapat? Tulisan mana? Batu bersurat. Cancel. Bahasa asing. Sabar. Kelas, skop kita
teks bahasa Melayu kuno. Rencong, Sanskrit, Jawa, Palava. Satu dan tiga empat. Rencong. Saya Ini jawapannya. Boleh semuanya. Jawapannya. Jadi jawapannya B. Dua ada tempat. Jadi kena baiki tu kena baiki soalan biar jelas. Markah dah banyak dah tapi markah tu sampai 105,408 markah. Soalan tu kena baiki. Okey, soalan yang keempat. Terusnya salah yang keempat. Terusnya okey. Yang manakah benar tentang morfologi ni dalam bahasa Melayu kuno menjadi di dalam bahasa Melayu modern di bawah. 1. Dimakan menjadi dimakan. 2. Disuruh menjadi disuruh. 3. Dibuat menjadi dibuat. 4. Semua depan di atas. Jawapannya ialah B. 2 dan 3. disuruh jadi disuruh, dibuat jadi dibuat. Okey, soalan yang terakhir. Terus yang kelima ialah apakah fungsi batu bersurat di kota Kapur? Apa jawapannya? Kemarin rasa. Apa jawapannya? Bagaimana betul? Kelas, kalau cikgu Saman membuat soalan. Ya betul. Menyeru dewa dan sebuah makhluk tinggi agar melindungi dan memberikan kebahagiaan kepada Sriwijaya. Itulah ejaan makhluk salah. Dan membuat soalan. Okey? Okey dah. Itu dah. Habis dah. Okey, terima kasih untuk